salam suratku sayang. Hari ini Pustaka Negeri Sarawak Channel Bicara Pustakawan. Kita akan bersama dengan Encik Razak Rambili, Ketua Sektor Perkhidmatan Perpustakaan Pustaka Negeri Sarawak bagi mengupas topik perbincangan pustaka dan komuniti bagai A dan B. Okey Encik Razak, sempena dengan topik perbincangan kita pada hari ini iaitu pustaka dan komuniti bagai A dan B. Pada perspektif Encik Razak sendiri apakah maksud pustaka dan komuniti bagai A dan B? Terima kasih Cik Najwa. Pada pandangan saya, pustaka dan komuniti ini adalah tidak dapat dipisahkan, memandangkan kita saling memerlukan. Pustaka memerlukan komuniti untuk mengikuti program-program yang kita anjurkan. Pustaka memerlukan komuniti untuk membantu pustaka negeri menjadikan kita lebih relevan kepada komuniti. Dan komuniti memerlukan Pustaka Negeri Sarawak kerana kita adalah gedung ilmu pengetahuan, dan kita juga memerlukan kepakaran daripada komuniti untuk membantu kita mengenal pasti keperluan mereka, untuk kita realisasikan keperluan mereka menjadi realiti. Dan ini harapan kita agar komuniti dan pustaka negeri sentiasa saling macam au dan tebing, saling memerlukan. Tanpa komuniti, Pustaka Negeri Sarawak mungkin tidak akan wujud. Dan tanpa pustaka, mungkin komuniti sukar untuk mencari maklumat ataupun keperluan lain yang mereka perlukan. Dan Pustaka Negeri Sarawak, kita bukan hanya tempat untuk kita membaca buku dan sebagainya, tetapi kita sekarang lebih kepada pusat kebudayaan, pusat inovasi, pusat pendidikan, dan banyak lagi kegunaan pustaka negeri yang boleh diguna oleh komuniti. Terima kasih Encik Razak. Hal ini membuktikan bahawa institusi perpustakaan masih relevan dalam kalangan masyarakat. Betul tak Encik Razak? Betul. Seperti yang kita sedia tahu, Pustaka Negeri Sarawak selalu menganjurkan program dan aktiviti dengan kerjasama organisasi luar sama ada swasta ataupun NGO. Pada pandangan Encik Razak sendiri, apakah kepentingan kolaborasi dalam sesebuah organisasi? Semestinya kolaborasi memainkan peranan yang amat penting bagi kita, kerana kejayaan kita sebenarnya bergantung kepada kolaborasi yang kita jalankan selama ini. Dan banyak sekali Pustaka Negeri Sarawak telah berkolaborasi dengan pelbagai agensi, NGO, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Kita juga bukan hanya tertumpu kepada kolaborasi di dalam negeri, tetapi kita juga telah bekerjasama dengan institusi luar negara. Seperti kita juga ada American Corner di sini, di mana kita bekerjasama dengan US Embassy Kuala Lumpur. Melalui kolaborasi ini kita telah mendapat pelbagai orang kata kelebihan. Kita dapat grant, kita dapat kepakaran daripada luar negara. Kita juga diberi latihan oleh pihak yang bekerjasama dengan kita. Banyak sebenarnya. Dan saya bagi contoh, macam kita mengadakan Sarawak Children Festival, kita telah berkolaborasi lebih daripada 30 agensi. Dan kita berjaya dalam tempoh 2 hari, kita telah berjaya mengadakan 165 aktiviti. Itu secara orang kata 2 hari program yang kita jalankan. Dan ini menunjukkan betapa kolaborasi ini penting buat pustaka negeri, kerana tanpa kolaborasi memang kita sukar untuk menjalankan aktiviti yang kita kehendaki. Kerana orang kata kepakaran yang kita datangkan daripada luar itu sekaligus membantu kita melancarkan aktiviti yang kita kehendaki. Soalan yang seterusnya Encik Razak, seperti yang kita sedia maklum, penularan wabak pandemik COVID-19 sekarang ini tengah berleluasa di negara kita. Pihak kerajaan kita telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020 sehingga hari ini. Hari ini kita masih lagi dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Saya percaya setiap individu, masyarakat, organisasi, swasta dan kerajaan
turut menghadapi cabaran ini. Pada pandangan Encik Razak, antara cabaran yang dilalui oleh Pustaka Negeri Sarawak semasa dalam tempoh PKP tersebut. Okay. Ini yang topik yang kita kata sangat mencabar lah sebenarnya. Dan ini kita tidak rancang. Dan semestinya apabila kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan pada 18 Mac yang lepas, kita telah orang kata memikir strategi secara pantas. Macam mana kita tidak terhenti begitu saja dengan perkhidmatan yang kita tawarkan kepada masyarakat kita ataupun komuniti kita. Jadi kita telah menggunakan platform yang sedia ada dengan yang ada di Pustaka Negeri. Melalui sosial media, kita membuat aktiviti-aktiviti promosi kita menggunakan sosial media. Dan sekarang kita telah membangunkan satu platform di mana kita menggunakan YouTube sebagai kita punya channel. Jadi kita namakan Pustaka Sarawak channel, dan kita merancang untuk menjadikan Pustaka Sarawak channel ini sebagai platform yang orang kata yang sistematik, yang di mana pengguna ataupun masyarakat boleh mengikuti aktiviti kita secara maya. Dan untuk pengetahuan Cik Najwa, sepanjang tempoh kawalan pergerakan, kita setakat sehingga hari ini kita telah membuat posting di sosial media kita 864 posting, di mana kita bukan hanya orang kata mempromosikan online database kita, tetapi kita juga membuat aktiviti secara maya. Kita juga buat aktiviti kanak-kanak, kita buat aktiviti makerspace secara virtual, di mana kita menjemput pengguna untuk mengikuti program kita, dan kita menggunakan platform seperti Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya, dan kita bekerjasama dengan agensi-agensi luar untuk menjayakan program seperti ini. Dan saya rasa apa yang kita buat ini sebenarnya di luar kemampuan kita. Kalau kita lihat statistik, dan sebenarnya perintah kawalan pergerakan ini telah menyebabkan kita lebih kreatif, telah menyebabkan kita lebih berfikir di luar kotak, kerana kita nak perkhidmatan kita sampai kepada pengguna-pengguna kita. Lebih-lebih lagi mereka berada di rumah, mereka tidak tahu nak buat apa, jadi kita sediakan platform untuk mereka mengikuti program-program kita secara virtual. Ini yang kita lakukan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, dan saya amat berbangga sekali dan bersyukur kerana staf Pustaka Negeri Sarawak telah berjaya membuktikan mereka mampu membuat tugasan seperti yang kita tidak rancang sebenarnya perintah kawalan pergerakan ini. Dan kita telah menghasilkan beberapa perkhidmatan baru yang orang kata semasa MCO ini, perintah kawalan pergerakan ini, kita telah menawarkan perkhidmatan baru demi untuk kesejahteraan rakyat, dan kita memudahkan mereka supaya mereka duduk di rumah saja, kita datang ke rumah mereka, kita berikan perkhidmatan kita. Dan Najwa, kita juga menyediakan banyak sumber-sumber maklumat. Kita ada online resources kita yang banyak. Kita banyak e-book kita ada press reader yang mana anda boleh mengakses berpuluh-puluh ribu newspaper, bukan hanya di Sarawak tetapi di luar negara dengan pelbagai bahasa. Untuk pengetahuan Cik Najwa, Pustaka Negeri Sarawak setiap tahun telah melanggan lebih daripada 700,000 langganan secara online. Jadi kalau komuniti tidak menggunakan kita punya sumber maklumat, maka kerugian pada rakyat, kerana itu adalah hasil daripada cukai rakyat Malaysia. Okay, terima kasih. Saya setuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Encik Razak sebentar tadi.
Pustaka Negeri Sarawak ditubuhkan adalah sebagai wadah maklumat dan ilmu pengetahuan kepada rakyat di negeri Sarawak. Sebagai wadah, Pustaka Negeri Sarawak banyak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk di negeri Sarawak. Encik Razak, boleh Encik Razak kongsikan antara perkhidmatan terbaru yang telah disediakan oleh Pustaka Negeri Sarawak? Okey, Cik Najwa, seperti yang saya cerita tadi, apabila kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan, pihak pengurusan Pustakaan Negeri Sarawak telah duduk dan berbincang secara terperinci tentang perkhidmatan yang kita boleh tawarkan walaupun kita berada dari rumah, dan kita nak masyarakat tidak terus terputus dengan perkhidmatan yang kita sediakan. Dan perkhidmatan yang kita baru yang kita tawarkan adalah Book Bay. Book Bay adalah satu perkhidmatan di mana kita menghantar buku ke rumah pengguna. Apa yang mereka perlu lakukan adalah mereka perlu membuat turun aplikasi Angkasa 1. Okey. Jadi apa yang kita perlu pengguna perlu buat adalah membuat turun aplikasi Angkasa 1, dan mereka perlu melihat buku tersebut dan mereka share buku tersebut kepada kita punya pustakawan rujukan. Jadi pustakawan rujukan kita akan memberitahu kita punya runner. Kita buat ni macam konsep macam Food Panda, dan kita akan hantar buku tersebut ke pintu rumah anda. Itu yang kita buat. Dan untuk makluman, Book Bay ini kita buat secara percuma saja. Penghantaran ke rumah secara percuma dan dalam radius 20 km. Encik Razak, selain daripada perkhidmatan Book Bay, apa lagi sumbangan Pustaka Negeri Sarawak terhadap komuniti semasa tempoh PKP ini? Okay, terima kasih Cik Najwa. Okay, untuk makluman semua, apabila kita mendapat tahu bahawa petugas barisan hadapan memerlukan peralatan seperti face shield dan sebagainya, kita telah mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan beberapa NGO, dengan beberapa makers di Sarawak untuk menghasilkan face shield. Dan kita telah mendapat sokongan yang padu daripada Kedutaan Amerika Syarikat, di mana kita telah menggunakan 3D printer yang dibekalkan oleh Kedutaan Amerika Syarikat yang berada di Pustakaan Negeri. Kita ada 3 pemberian daripada Kedutaan Amerika Syarikat, dan kita telah menghasilkan face shield untuk kucing dan miri. Sebanyak 559 unit face shield yang kita telah serahkan di pelbagai agensi hospital, klinik. Kita juga memberi ke balai polis, kita bagi ke lembaga masjid dan sebagainya untuk petugas barisan harapan untuk mempertahankan mereka. Ini sumbangan kita secara tidak nampak sebenarnya. Dan selain itu, kita masih terus berusaha untuk membuat printing face shield tersebut, kerana masih lagi kita mendapat permintaan, dan kita kalau boleh kita cuba membantu dari segi persiapan lain untuk petugas barisan harapan. Dan kita ada makerspace dekat di Pustakaan Negeri, dan tuan-tuan kalau ada idea untuk tuan-tuan membantu kita, membantu frontliner kita ataupun petugas barisan harapan, beritahu kita boleh tolong. Dan anda juga patut menyumbang kepada barisan harapan kita. Apa yang menarik minat saya mengenai Pustaka Negeri Sarawak adalah persekitarannya yang sangat luar biasa. Di dalam premisnya dipenuhi dengan ilmu dan pengetahuan, manakala di luar premisnya dipenuhi dengan unggas dan kehidupan flora. Pada pendapat Encik Razak sendiri, boleh Encik Razak kongsikan antara tempat yang menarik yang terdapat di Pustaka Negeri Sarawak? Okey, Cik Najwa, untuk pengetahuan penonton kita sebenarnya, Pustaka Negeri Sarawak kita ada keluasan sehingga 94 ekar. Pustaka Negeri Sarawak. Jadi semestinya dengan 94 ekar, pelbagai tempat yang kita boleh indahkan. Kita ada community garden, kita ada herbal garden, kita ada macam-macam di sini. Kita ada track
di dalam ini yang anda boleh berjogging ataupun beriadah bersama keluarga sehingga 1 kilometer. Dan saya anggarkan setiap hari lebih daripada 1,000 pengunjung datang ke Pustakaan Negeri Sarawak untuk beriadah, sama ada berjogging dan sebagainya lah. Ini yang kita seronok sebenarnya apabila pustaka diwujudkan, orang menggunakan kemudahan fasiliti kita di sini. Dan selain itu juga kita adakan setiap hari kita ada aerobik. Hampir setiap hari kita ada aerobik dan kita tidak ada mengenakan sebarang charge. Tiada yuran dikenakan dan anda boleh exercise ke sini setiap hari tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Jadi anda perlu datang ke sini hari-hari kerana untuk kekal sihat anda perlu datang ke Pustakaan Negeri. Selain itu kita juga menyediakan perkhidmatan yang lain sebenarnya yang sangat menarik di sini. Anda boleh melihat kata Cik Najwa, flora dan fauna. Anda boleh mengambil gambar pokok, bunga. Selain itu boleh tangkap gambar burung dan anda juga boleh belajar tentang kehidupan flora dan fauna di Pustakaan Negeri Sarawak. Setiap individu pasti mempunyai impian dan harapannya di tempat beliau berkhidmat. Pada pandangan Encik Razak, setelah lama berkhidmat di Pustakaan Negeri Sarawak, apakah harapan Encik Razak kepada Pustakaan Negeri Sarawak? Okey, saya sebenarnya mempunyai harapan yang amat besar kepada Pustakaan Negeri Sarawak kerana kita nak Pustakaan Negeri Sarawak kekal relevan. Kita nak, misal kata pustaka satu hari nanti kerajaan nak tutup kita, nak tutup perkhidmatan kita, saya nak masyarakat anda, komuniti memberontak, beritahu pada kerajaan kita perlukan Pustakaan Negeri Sarawak. Kita nak Pustakaan Negeri Sarawak kerana Pustakaan Negeri Sarawak sebenarnya adalah institusi umpama macam universiti. Tapi kita tak memberi sijil lah. Anda tak ada degree, tak ada. Kita umpama universiti. Kita menghasilkan produk-produk yang orang kata tidak nampak sebenarnya. Kerana kita menyediakan wadah ilmu kita, gedung ilmu kita, sumber-sumber secara online dan sebagainya. Dan kita banyak membantu pengguna kita melakukan menyiapkan tesis mereka, pendidikan mereka dengan sumber yang kita ada. Dan saya berharap Pustakaan Negeri ini mampu orang kata menghasilkan menyerayakan orang-orang yang berjaya yang kita adalah produk kita sebenarnya. Sebab itu kita seperti program Pandai sebenarnya di bawah Digital Inclusivity, di bawah program Digital Ekonomi Ketua Menteri Sarawak, kita cuba membantu masyarakat di negeri Sarawak untuk mengetahui asas-asas kepada internet, macam mana nak buka email, macam mana nak berniaga secara online, bagaimana nak menggunakan Sarawak Pay dan sebagainya. Ini adalah asas yang kita letak di situ. Dan asas seterusnya adalah kita menghasilkan produk. Orang di satu kawasan itu, kita train mereka, kita ajar mereka untuk mereka jadi orang yang berjaya. Itu impian saya. Saya berharap satu hari nanti orang akan muncul dan memberitahu saya adalah produk Pandai, saya adalah produk Pustakaan Negeri dan saya adalah orang yang berjaya kerana Pustakaan Negeri. Itu yang harapan yang paling tinggi yang saya inginkan sebenarnya. Dan saya percaya dan yakin Pustakaan Negeri Sarawak mampu berbuat demikian kerana saya percaya dedikasi yang telah ditunjukkan oleh pekerja Pustakaan Negeri Sarawak selama ini, dan harapan kita memang kita dapat membuat perkara ini dengan syarat kerajaan membantu kita, memberi sokongan yang padu. Dan saya rasa kerajaan memang memberi sokongan yang padu kepada kita. Itu harapan saya dan insya-Allah benda ini akan menjadikan pustaka kekal relevan. Kami akan datang ke rumah anda melalui telefon anda. Perkhidmatan kami akan siarkan melalui telefon anda. Buka kamu punya telefon dan anda akan lihat aktiviti kami, promosi kami akan sentiasa di mata-mata anda. Dan jangan saja lihat,
tapi anda perlu coba. Baru anda tahu apa yang kita ada. Kalau anda tidak mencoba, anda tidak tahu. Betul tak, Cik Najwa? Betul tu Cik Razak. Cik Razak, rasanya kita punya bicara pustakawan ini sampai di sini saja. So, saya akhiri program bicara pustakawan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih Cik Najwa. Sebenarnya saya ada 3 jam lagi ni. Tapi tak apa. Kita jumpa lain rancangan pula. Terima kasih. Bye. Bye.